Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk baru, garam. Garam, hablur dan kegunaan dalam kehidupan harian. Okay, jadi dalam topik 6.8 garam, sebelum ni topik peneutralan. Peneutralan minggu lepas kita dah buat eksperimen pentitratan menentukan kepekatan asid yang tidak diketahui menggunakan alkali yang diketahui kepekatannya ataupun larutan piawai alkali. Okey, sekejap tengok balik siapa yang baru join. Siapa yang baru join ni? Kak Amin, Damia ada baru, Damia. Islah, Abu Ubaidah. Okey. Nur Jannah. Okey, Nurul Iman. Okey. So ada 18 orang saja. 18 orang saja yang ada. Okey, kita sambung. Okey. So di akhir topik ni kamu akan dapat tahu bahawa apakah itu maksud garam, menyatakan maksud ataupun definisi garam. Yang kedua, mencirikan sifat fizikal hablul garam. Apakah sifat fizik bagi garam. Yang ketiga, memberikan contoh garam serta kegunaannya dalam kehidupan harian. Okey. Yang pertama, apa itu garam? Okey, definisi garam ialah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam ataupun ion amonium daripada base ataupun alkali. Okey, asid dia ada ion hidrogen. Okey, asid akan mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida lah. Ion hidrogen dan ion anion bercas negatif lah. Kemudian alkali, okay, contoh YOH akan menghasilkan ion logam, ion logam bercas positif dan juga ion hidroksida. So ion logam daripada alkali ni dia akan menggantikan ion hidrogen daripada asid. So apabila ion hidrogen digantikan oleh ion logam dan asid, maka yang ini gantikan hidrogen, maka dia akan membentuk YX. Inilah dikatakan garam. Okey. Definisi garam ialah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid diganti oleh ion logam atau ion amonium. Amonium tu kerana kita ada alkali lemah, amonium hidroksida. Okey. Menggantikan ion hidrogen dalam asid. Okey, itu definisi garam. Okey, ciri-ciri hablur garam, ciri-ciri hablur garam ni secara fizikal dia, sifat fizik mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus, kuboid, rhombus dan prisma. Okey. Ini contoh dia. Kemudian hablur yang berlainan mempunyai bentuk geometri berbeza. Jadi hablur yang berlainan maksudnya contoh kalau garam natrium klorida bentuk dia berbeza, garam kalsium klorida bentuk dia berbeza. So setiap sebatian tu ada bentuk-bentuk yang berbeza tapi dia mesti konsep dia berbentuk geometri. Hablur yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Maksudnya contoh hablur yang sama natrium klorida, dia ada saiz besar, saiz kecil tapi bentuk dia mesti sama. Contoh kalau saiz besar dia bentuk segitiga, saiz kecil dia pun bentuk segitiga. Mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Okey, ini contoh gambar ni lah, awak tengok ni. Permukaan rata, setiap sisi dia permukaan rata, lurus dan bucu tajam macam ni. Mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Sudut tetap tu maksud menunjukkan dia punya bentuk tu sama, ada bentuk geometrikal dia. Hablur mempunyai ciri-ciri tertentu kerana zarah-zarah dalam hablur disusun secara padat dan teratur mengikut okey, kelas? Tadi cikgu terlog out ke? Boleh? Cikgu. Sampai mana tadi?
Dia log out sendiri ni. Cikgu punya lah cakap, ingatkan dah ni. Sampai mana tadi? Ciri-ciri fizikal hablogaram. Lama dah cikgu dah ni. Tak ni pun, dia terlog out sendiri. Okay. Tak ada cakap pun apa kat ni. Cikgu ambil kehadiran dululah. Mana tadi Abdul Rahman. Sekarang kita ada 20 orang. Siapa lagi 2 orang? Azim. Ibrahim. Okay. Kalau cikgu log out ke apa awak message ke ada Telegram. Ada beritahu, tak ada beritahu pun. Bagi tahu kat Telegram ke apa, cikgu terlog out, okey. Baru ciri-ciri ya, cikgu dah lepas dah ni. Okay, ni ciri-ciri lah, ciri-ciri garam ni boleh baca. Cikgu dah cakap tadi seorang-seorang, boleh baca lah. Tapi setiap garam dia mesti ada bentuk geometri. Okay, dan setiap garam tak sama bentuk dia berbeza. Contoh garam natrium klorida, natrium sulfat, semua ada bentuk dia masing-masing. Okay, ada 4 bidang dalam aplikasi garam dalam kehidupan harian. Yang pertama pertanian. Okay, dia menggunakan amonium nitrat dan ferrum 2 sulfat. Amonium nitrat sebagai baja, ferrum 2 sulfat sebagai pesticide. Dalam perubatan kalsium sulfat, dia digunakan untuk plaster. Okay, plaster membina, kalau siapa yang patah tangan tu, dia buat sokongan untuk tulang yang patah. Ini adalah plaster. Kemudian kita ada garam kalium manganat 7. Okay, garam kalium manganat 7 ni walaupun awak tak jumpa asid manganat ni kan. Okay, ni contoh asid kompleks lah. Jarang guna. Tapi sebab dia ada ion logam dan ada anion di sebelah ni, maka kita namakan sebatian tu sebagai sebatian garam juga. Okay. Kemudian kita ada dalam aplikasi penyediaan makanan. Garam natrium klorida lah garam dapur yang biasa awak tengok kat dapur tu. Yang warna putih tu garam dapur lah. Garam natrium klorida nama kimia dia lah natrium klorida. Kemudian biasa tengok baking powder untuk buat kuih. Nama yang kimia dia lah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Okey, ni asid bikarbonat. Nama asal asidnya asid bikarbonat. Dia H2CO3. Ni asid bikarbonat. So apabila satu hidrogen dikeluarkan membentuklah natrium hidrogen karbonat ataupun natrium bikarbonat. Kemudian yang dalam pengawetan kita ada natrium benzoat dan juga natrium nitrat. Natrium benzoat untuk pengawet dalam sos cili, sos tomato dan sos tiram. Natrium nitrat dalam daging. Okey. Jadi macam mana nak kenal satu sebatian tu lah garam? Awak nampak je nama logam di hadapan. Contoh natrium, amonium, ni amonium, ferrum 2, kalsium, kalium. Kemudian kat belakang dia ada OAT, ada AT, ada IDA, okay, ada sulfat, ada nitrat. So ada AT belakang tu, maka dia garam. Dia ialah garam. Okay, nama awal dia mesti logam, nama hujung dia ada OAT, ada AT, ada sulfat, ada IDA, klorida, okay, iodida, maka dia ialah garam. Okay. Tengok. Adakah masih connected? Okay, masih lagi. Okay. Sambung. Okay, bagaimana garam dihasilkan? Okay, garam dihasilkan ni rujuk balik sifat asid. Sifat asid kita ada 4. Asid tidak berbalas dengan alkali menghasilkan garam dan air. Asid bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Asid bertindak balas dengan logam oksida menghasilkan garam dan air. Asid bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan garam, karbonat soda dan air. Okay, itu cara-cara bagaimanakah garam dapat dihasilkan. Okay, contoh kalau asid alkali ni ialah peneutralan lah. Okay, ini kita dah ulang kaji banyak. Jadi kalau asid HCl ni, okay, hidrogen ni akan digantikan dengan ion logam daripada alkali. Alkali senang je yang ada hidroksida belakang dia. Okay, dapatlah garam dan air. Okay, contoh tindak balas antara asid dan logam reaktif. Logam reaktif ni hanyalah logam yang atas daripada hidrogen dalam siri kereaktifan logam.
Logam yang reaktif pada hidrogen hanyalah ini. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium dan zinc. Di antara zinc dengan ferrum dalam siri keaktifan logam untuk hidrogen ni, kedudukan hidrogen. Hidrogen berada dalam ni, di antara zinc dan ferrum. Maka hanya logam yang lebih reaktif daripada hidrogen saja boleh bertindak balas dengan asid. Tapi logam ferrum, stannum, plumbum, cuprum dan argentum, dia tidak boleh bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam. Ini tak boleh bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan gas hidrogen. So hanya yang ni dia, ini yang dikategorikan dengan logam reaktif. Okay. Terusnya yang ketiga, tindak balas yang ketiga, asid dengan karbonat logam. Contoh asid hidroklorik dengan kalsium karbonat. Okay, jadi macam biasa hidrogen ni akan digantikan oleh ion logam kalsium. Jadi dapatlah kalsium klorida. Nampak kat sini formula kimia dia mesti betul. Sebab apa? Sebab ion kalsium ialah 2+. Ion klorida ialah 1-. So jadi kita kena buat silang, dapatkan formula kimia yang betul, tulis formula hasil yang lain, karbon dioksida dengan air. Jadi barulah kamu boleh seimbangkan kesamaan kimia. Yang keempat, tindak balas antara asid dan ammonia aqueous. Ammonia aqueous, ni larutan ammonia lah. Larutan ammonia, apabila dia akan dalam larutan, dia akan menghasilkan ammonium klorida. Sama juga ni, ammonium. Ammonium ni, garam tadi ialah ion logam ataupun ion ammonia. Ion ammonium menggantikan hidrogen. So ni konsep ni daripada pembentukan asid dengan alkali. Alkali lemah lah untuk ammonium, menghasilkan garam ammonium klorida. Jadi secara ringkasnya garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion ammonium. Itu maksud garam. So yang penting kena ingat ni. Apakah definisi garam? Okey. Okey, contoh-contoh garam ni, bagaimanakah contoh garam? Ni gambar rajah lah. Ni contoh ion logam ammonium ataupun ion logam natrium dengan ion ammonium menggantikan ion hidrogen, maka dia boleh membentuk garam natrium klorida ataupun garam ammonium klorida. So kebiasaannya garam berwarna putih kecuali ion logam tu ialah ion logam yang berwarna. Contohnya cuprum. Okey. Contohnya gambar ni. Ni warna biru kan. So jadi warna biru ni sebenarnya dia ialah garam cuprum. Cuprum klorida ke, cuprum sulfat ke. So apa? Ion cuprum warna biru. Okey. Jadi warna garam tu merujuk pada ion yang berwarna. Okey. Macam mana warna-warna ni kan? Nanti kita tengok next. So garam mengandungi bahagian anion daripada asid. Okey, sebabnya hidrogen tu akan digantikan oleh logam. Anion mesti daripada asid, cation daripada base ataupun alkali. Okey. Contoh senarai cation yang boleh membentuk garam, natrium, kalium, magnesium, zinc, plumbum ni, semua yang dalam sedikit kita memerlukan kalium. Okey. Okey. Ni senarai cation, natrium, kalium, magnesium, aluminium, zinc, plumbum, ferrum, cuprum. Ferrum 2 warna apa? Ferrum 2 warna apa? Patutnya warna hijau ni. Cuprum 2 warna biru. Ferrum 3 warna perang. Warna dia. Ferrum 2 warna hijau, cuprum 2 warna biru, ferrum 3 warna perang. Senarai anion daripada asid sama ada ion klorida, anion nitrat, anion karbonat ataupun anion sulfat. Ni asid-asid yang kita biasa gunakan lah. Ni asid yang kita biasa gunakan. Ni asid karbonik. Okay, asid karbonik. Okay, jadi karbonat lah. Asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik. Ni ion klorida, ion nitrat, ion karbonat, ion sulfat. Okay, garam klorida, garam nitrat, garam karbonat, garam sulfat. Okay, contoh ion logam menyelesaikan ion hidrogen dalam asid. Contoh ion logam natrium
bertindak bebas dengan asid sulfurik, maka dia akan menghasilkan natrium sulfat. Sama juga magnesium sulfat, kuprum sulfat, aluminium sulfat, natrium klorida, natrium karbonat, magnesium karbonat dan natrium nitrat. Samalah. So konsepnya lah gantikan hidrogen daripada asid dengan ion logam. Okey. Ini okey. Kemudian garam. Garam kita ada pembahagian garam. Garam ada dua jenis. Garam ada garam terlarutkan dan juga garam tidak terlarutkan ataupun tak terlarutkan. Ada dua jenis garam. Garam sama ada, cikgu bagi short form TL, terlarutkan. Yang kedua ialah tak terlarutkan, TTL. So istilahnya ialah garam terlarutkan, GTL dan GTTL. GTTL banyaklah pula. Sekejap, cikgu bagi senang sikit dia punya short form untuk awak ingat. GL garam terlarutkan, istilah dia mesti tulis terlarutkan. Garam terlarutkan GL. Okey. GTL garam tak terlarutkan. Istilah dia mesti macam tu. Kalau awak tak tulis garam tak terlarutkan, awak tak tulis istilah dia macam tu, salah. Kalau awak tulis garam larut, salah. Dia mesti garam terlarutkan. Garam tak terlarutkan. Okey? Semua jenis garam nitrat semua larut. Okey? Ada aluminium nitrat, barium nitrat, kalsium nitrat, semua tu garam larut. All nitrat is soluble. Okey? Okay, awak tengok ni, garam kuprum 2 nitrat. Nampak kuprum 2 dia warna biru. Garam ferrum 3 warna perang. Okay, yang kebanyakan yang lain semua berwarna putih. Okay, warna putih. Okay, faham? Faham? Faham cikgu. Okay. Faham. So garam nitrat semua garam larut. So apa-apa nitrat, aluminium nitrat, sebutnya belakang dia nitrat, semuanya larut. Okay, next. Garam, natrium, kalium dengan amonium. Okay, yang ni kita biasa kita panggil garam, natrium, kalium, amonium. Ni cikgu panggil garam A for amonium. Okay, A ni garam A nak. A for amonium and H for plus, and A for natrium and A plus, K for kalium. Garam anak kita panggil. Garam anak, semua garam anak, semua terlarutkan. Maksudnya garam apa? Garam amonium karbonat ke, amonium sulfat ke, semua yang ada depan dia ada amonium, natrium dengan kalium. So garam anak, kita panggil garam anak. Garam amonium, garam natrium, garam kalium. Semua garam-garam yang nama depan dia amonium, natrium atau kalium semuanya larut. Okay, dan warna dia semua putih. Okay, jadi kalau cikgu sebut garam amonium sulfat, larut. Garam kalium karbonat, larut. Okay, semua garam anak semua larut. Okay. Dan semua garam karbonat ni, karbonat benda mesti macam tu. Kecuali anak, okey. Semua garam karbonat kecuali garam anak, semua garam tak terlarutkan, GTL. Okey, semua garam karbonat tak terlarutkan. So selain daripada anak lah, maksudnya kalau sebut je plumbum karbonat tak larut, kuprum karbonat tak larut, kalsium karbonat tak larut. Apa-apa karbonat selain anak semua tak larut. Okay, nampak ni. Apa-apa karbonat, all carbonate except anak, semua insoluble, salt, tak larut. Okay, kita tengok warna. Kuprum 2 karbonat, okay tengok kuprum 2 karbonat dia ada warna lain sikit. Kuprum 2 karbonat dia berwarna hijau.
Okey. Magnesium, kalsium, zinc ni warna putih, potasium apa semua ni garam anak ni warna putih. Okey, kemudian ada silver. Silver pun warna kuning hijau. Hijau pucat lah ni. Silver karbonat warna hijau pucat. Manganis karbonat warna terang. Terang gelap. So ada certain sebab ni kebanyakannya ialah unsur peralihan, maka dia ada warna-warna tertentu. Jadi contoh kuprum 2 warna, bila dia jadi kuprum 2 karbonat, dia jadi warna hijau. Kalau ion kuprum 2 memang warna biru. Tapi apabila dia membentuk kuprum 2 karbonat, dia menjadi warna hijau. Argentum warna silver. Ion argentum warna silver. Tapi apabila ion argentum berpadu dengan ion karbonat untuk garam argentum karbonat, maka dia berwarna hijau pucat. Tu warna yang khas untuk garam karbonat yang awak kena ingat. Okey. Semua garam sulfat dan klorida, garam terlarutkan. Okey, semua garam sulfat dan kecuali okey, macam mana nak ingat? Kecuali apa yang tak ada bagi klorida. Untuk klorida kecuali apa? Kecuali plumbum, argentum dengan mercury. Okey, yang ni macam mana untuk klorida ni yang tak larut? Okey, cikgu biasanya panggil dia Pahang. P-A-H-G, Pahang. Pahang ke? Okey, Pahang klorida, Pahang kalut. Pahang kalut ni maksudnya kalut ni untuk garam klorida. Pahang ni plumbum, argentum, mercury. Hang ni sebab apa? Sebab mercury dia walaupun sebut mercury tapi simbol dia Hg Pahang kalut. Okey. Ingat untuk garam klorida dia tak larut, Pahang kalut. Pahang kalut klorida. Okey ni Pahang kalut, plumbum, argentum, mercury. Untuk sulfat yang tidak larut ialah pakcik bas. Plumbum, kalsium, barium. Cikgu PCB. Pakcik bas. Plumbum, kalsium, barium. Pakcik bas cepat. Cepat dia apa? Sulfat. Pakcik bas cepat ni. Pakcik bas cepat. Pakcik bas ni maksudnya apa? Dia plumbum, kalsium, barium, sulfat. Yang sulfat tak larut. Itu je. So selain daripada plumbum, argentum, mercury, klorida, yang lain semua larut. Selain daripada plumbum, kalsium, barium, sulfat, yang lain semua larut. Okey. 12.40. Okey. Jadi tugasan hari ni hafal garam larut dan garam tak larut. Okey. Yang ni cikgu tunjuk warna-warna garam. Kalau ferrum 2 memang warna hijau, ferrum 2 klorida, jadi garam dia, hablo garam dia warna hijau. Magnesium, zinc, natrium, kalium dengan aluminium ni warna putih. Kuprum 2 warna biru. Kuprum 2 klorida warna hijau. Kuprum 2 klorida, kuprum 2 karbonat warna hijau. Kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat warna biru. Okey. So hari ini buat apa? Hari ini hafal garam larut, garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. So awak hafal je garam terlarutkan, jadi buat nota ke apa ke yang mudah untuk awak ingat lah. Okay, contoh kat sini, senang je. Kenapa kita ada garam tu ada daripada 4 jenis asid. Okay, ada daripada 4 jenis asid. Kita ada asid sulfurik, kita ada asid nitrik, kita ada asid hidroklorik, kita ada asid karbonik. So daripada 4 ni lah terhasilnya garam. Sebab apa? Garam ialah ion hidrogen
dalam asid digantikan dengan ion logam. So kita akan ada garam sulfat, garam nitrat, garam klorida, garam karbonat. So, macam mana awak nak kelaskan? Okay, sulfat ni semua garam terlarutkan kecuali pakcik bas, plumbum, kalsium, barium. Yang ni tak larut, GTL. Buat macam tu. Nitrat semua garam larut, tak ada kecuali. Klorida semua garam larut kecuali apa yang GTL ni, apa yang tak larut? Pak hang kalut. Plumbum, argentum, mercury. Karbonat semua tak larut. Semua tak larut kecuali anak. Aluminium, natrium, kalium. Aluminium ni NH4+ lah. Okay, jadi buat macam tu supaya awak boleh tahu kategorikan di manakah garam larut, garam terlarutkan, di manakah garam tidak terlarutkan. So kalau cikgu tanya, kalau cikgu tulis plumbum nitrat, ni garam larut ke tak? So plumbum nitrat, of course lah nitrat semua larut, jadi inilah garam terlarutkan. Okay, contoh lain. Barium klorida. Barium klorida ni garam larut ke tak larut? Jadi tengok barium yang mana. Klorida semua larut kecuali plumbum dan mercury je. Jadi barium klorida adalah garam larut, GL. Okay, itu saja. Jadi tugasan hari ni hanyalah untuk memorization, menghafal sahaja. Menghafal sahaja, jadi kelaskan kepada garam larut dan garam tidak larut dan hafal. Okay, contoh macam ni lah gambar rajah ni, dibuat satu subset. Garam terlarutkan, garam anak, garam nitrat, garam sulfat, garam klorida. Garam tidak terlarutkan, semua garam karbonat kecuali kecuali apa, garam anak kan. Ni plumbum sulfat, pakcik bas, sulfat, pakcik bas cepat, plumbum sulfat, kalsium sulfat, barium sulfat. Ada plumbum klorida, mercury klorida. Ni pengelasan garam. Jadi awak buatlah macam mana yang sesuai cara, asalkan boleh hafal garam terlarutkan dan garam tidak terlarutkan. Jadi itu sahaja hari ni, sampai sini saja. Ada 15 minit saja lagi. So next class ialah bagaimana menyediakan garam terlarutkan dan tidak terlarutkan. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Boleh hari ni tak ada tugasan bertulis, hanya tolong hafal jenis garam terlarutkan dan garam tidak terlarutkan. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.